P1001 P1001 projek perswastaan jalan raya Kusurat 359 pernah dibangkitkan di sini mengenai dengan lebuh raya Pantai Timur fasa 1 dari Karak Pahang ke Johor Terengganu dibina oleh MTDB, Malaysian Thai Development Berhad. Harga 75 juta sekilometer. Walaupun pada masa itu dianggap reka bentuk dan pembinaan substandard. Jadi ada masalah dengan subsoil drain yang kini dipasang dan permukaan jalan sentiasa mendap. Ada soalan yang harus dijelaskan. Pembinaan lebuh raya biaya kerajaan sepenuhnya. Tol dikutip oleh MTD semata-mata kerana mengurus baik pulih dan penyelenggaraan. Penjelasan perlu. Yang berkaitan ialah tentang pakej 1 sehingga 9 pelaksanaan fasa 2. Fasa 1 dah menyaksikan beberapa masalah. Sekarang fasa 2. Dan fasa 2 ialah mengapa JKR. Saya tidak fikir JKR sangat. Saya ingat sekarang cara style sekarang ni banyak campur tangan atas atau fatwa atas memilih kontraktor yang gagal menyiapkan pakej-pakej sebelum itu. Umpamanya pakej 1A gagal melaksanakan projek 32 juta, kemudian dinaikkan 50 juta. 1B dari 40 naik 50. Pakej 2 Kobena 196 juta, naik sekitar 40-50%. Pakej 3 Tidal Marine Sendian Berhad, begitu juga 40 dengan 50%, 169 juta dan lain-lain. Soalnya kalau ini benar, ini menunjukkan kajian awal oleh JKR itu amat lemah sekali, sehingga dalam proses beberapa tahun kenaikan itu sehingga menjangkau 50%. Pembinaan fasa 2 lebuh raya Pantai Timur yang dijanjikan sebelum pilihan raya 2004. Saya masih istirahat masa itu, tetapi BN menjanjikan supaya sebagai strategi mengambil alih kerajaan negeri Terengganu dan di bawah Menteri Besar pada ketika itu Tuanku Abdul Hadi Awang. Maka oleh itu dijanjikan pembinaan ini. Tetapi sekarang ini sudah berlalu 2008, tetapi pelaksanaan itu masih belum kelihatan. P3000 membina jambatan baru, juga muka surat 359. Pembinaan ini saya tidak faham sama ada keperluan mendesak ataupun kerana hadiah sagu hati kepada seorang menteri bekas Usaha Agung UMNO yang nak bersara. Jadi soalan saya, projek diserahkan kepada Steve Padu Sendian Berhad pada Usaha Agung pada ketika itu, Datuk Sabarudin Cik. Itu pembinaan jambatan Sungai Pahang di Cenor, belanjanya 200 juta ringgit. Dibina untuk menghubungkan sebuah jalan kampung ke sebuah kebun getah yang tidak ada penghubungannya. Ini saya minta penjelasan. Apa pertimbangan, siapa yang cadangkan projek sebegini, dan apakah ia dalam rancangan awal, dan bagaimana diluluskan, apa kriteria diberikan kepada syarikat Bumi Putra yang penting dan terpilih ini, dan bagaimana prestasi projek berikutnya. B 050800 pengurusan projek. Pengurusan projek muka surat 358.
Ini soal wang rakyat, juga kepada syarikat yang melibatkan kepentingan seorang bekas menteri yang sekarang duta besar. Ini kampus Unit 10 di Bandar Muazzam Shah. Saya bangkitkan ini dengan kaitan projek diurus kononnya atas nama kepentingan masyarakat Bumiputera dibandingkan dengan projek yang dibangunkan oleh College MCA, College Tunku Abdul Rahman. College Tunku Abdul Rahman diberi tanah di Perak RM1,000 1 ekar. Unit 10 di tapak kampus Bandar Muazzam Shah diberi tanah RM36,000 1 ekar. RM1,000 1 ekar untuk projek MCA, inisiatif MCA. Satu yang ada kaitan dengan UMNO dan alasannya kepentingan Bumiputera, termasuk Sabah Sarawak. Bezanya, Unit 10 dipaksa membeli tapak kampus di Bandar Muazzam Shah dari Teras Dara Konsortium Sendirian Berhad yang dikuasai sebahagian besarnya oleh Nur Anis binti Datuk Seri Jamaluddin, anak kepada Menteri Yang Berhormat Rompin, sekarang ni Duta Besar, dengan harga RM36,000 1 ekar. Dan yang harus diperhatikan oleh pengurusi PEC dan juga SPRM, kalau SPRM ada waktu, pada masa yang sama, ketika itu Yang Berhormat Rompin juga adalah pengurusi Tenaga Nasional Berhad, Unit 10 di bawah TNB. Mengapa kerajaan negeri Pahang tak boleh beri tanah ataupun Unit 10 mengambil tanah yang dianggap munasabah harganya RM1,000 di Perak untuk College Tunku Abdul Rahman, RM36,000 oleh Unit 10. Syarikat, anak pengurusi dan Unit 10 membangunkan. Nah, kalau kita tanya, ini khianat kepada kepentingan Bumiputera. Kami yang dituduh. Saya nak tanya, siapa yang khianat? Ya, boleh bisik di belakang. Kamu apa? Kepada syarikat MCA yang berbiarau RM1,000. Yang ni RM36,000. Kalau nak bagi kepada Yang Berhormat Rompin, bagi je lah 20 juta. Bagaimana nak gunakan Unit 10? Jadi kita nak tanya, apa nilai tanah di sekitar Bandar Muazzam Shah ketika itu? Dan kemudiannya, berapa luas Unit 10? Saya cuba semak, tak ada kerjasama untuk dapatkan berapa keluasan ni. Kena tengok beza berapa juta keuntungan atas kertas. Saya ada juga maklumat tentang nama asas syarikat. Mereka Persona, kemudian tukar jadi Teras Dara Konsortium Sdn Berhad, mengambil alih aset operasi perdagangan darah melalui perjanjian perswastaan, kemudian dibeli oleh Unit 10 pada masa yang sama. Jadi sebab itu soalan ini harus dijawab dan penjelasan harus diberikan, dan tindakan susulan mengurusi siasatan dari badan-badan yang berkaitan kepada percanggahan kepentingan ini harus dilakukan supaya pengkhianatan seperti ini dan kerugian yang dialami oleh universiti dan kerajaan tidak berterusan. Kita boleh bicara di sini tentang keterusan, tapi nampaknya perkara ini berlaku berterusan. Jadi saya harap ada penjelasan yang jujur dari yang pihak kementerian. Terima kasih.